memperindahkan lagi kemuliaan dalam bulan Rejab yang lepas. Selain daripada bulan Rejab itu salah satu daripada bulan haram. Al-kisahnya ataupun riwayatnya, ketika Nabi SAW telah kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh, siapakah individu pertama yang bertemu dengan Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur ke hadrat Allah Azza wa Jal atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jugalah yang masih lagi memberkati kesempatan baki umur kita, sisa umur kita hinggalah ke saat ini, yang padanya itu menuntut manusia, khususnya orang beriman, untuk memakmurkan umurnya sebagaimana dia memakmurkan rumah Allah. Yang berusaha, yang bahagia Tan Sri, barisan kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Falah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan. Saya rasa cemas nak pagi ni sebab banyak wire atas meja ni. Ada wire laptop, ada wire mikrofon, ada dua. Ada TikTok, ada Facebook. Saya baru sampai dari Melaka. Sempat ziarah orang tua saya sebelum Ramadan ni. Ni baru sampai ni. Jadi adrenalin bawa kereta tu masih ada lagi, ditambah lagi dengan wire-wire yang banyak depan ni, dia makin berdebar. Walau bagaimanapun, dalam tempoh waktu yang tidak begitu lumayan ini, seketika sahaja kita membicarakan majlis ilmu. Yang pertama, mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kita semua, umat baginda ini, yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkati umatku pada waktu pagi. Bukuriha tu awal pagi, subuh lah. Kita imbau sedikit. Bulan Rejab yang lalu, pada pagi ni kita dah 11 Syaban. Peristiwa yang diulang cerita, yang diulang peringatannya, naratif perjalanan itu, iaitu Isra' dan Mi'raj. Memperindahkan lagi kemuliaan dalam bulan Rejab yang lepas. Selain daripada bulan Rejab itu salah satu daripada bulan haram. Al-kisahnya ataupun riwayatnya, ketika Nabi SAW telah kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh,
Siapakah individu pertama yang bertemu dengan Nabi SAW? Iaitu Abu Jahal. Di mana? Salah satu tiang Masjidil Haram. Abu Jahal jumpa Nabi sebelum subuh. Abu Jahal bangun sebelum subuh tau. Abu Jahal jumpa Nabi SAW. Masa pertemuan itu, Abu Jahal mula membaca sesuatu. Apa yang dibaca oleh Abu Jahal? Melihat kepada body language Nabi SAW ni, Abu Jahal sudah dapat merasakan bahawa ini mesti ada something wrong. Apa yang tak kena pada hari ni, pada pagi ni dengan Rasulullah SAW. Abu Jahal bertanya, kenapa hari ni nampak lain? Nampak tak keruan je. Bila Rasulullah SAW buka cerita saja, membuka kisah perjalanan, saya baru balik daripada Isra' dan Mi'raj. Abu Jahal tanya, pergi mana tu? Kata Nabi SAW, Mekah ke Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha balik semula ke Mekah sebelum subuh. Dalam benak Abu Jahal bertepuk tangan ketika itu, sudah mula membaca ini bola tanggung yang diberi oleh Nabi SAW, dan dia merencanakan untuk mengumpul penduduk Mekah selepas subuh. Apa agenda besar Abu Jahal? Untuk melakukan character assassination. Itu niat Abu Jahal. Dikumpulkan penduduk Mekah, diajukan persoalan, boleh tak angkat kaki sebelah? Cuba angkat kaki yang kedua. Di situ sudah memberi pembayang bahawa peristiwa tadi tidak masuk akal. Right bersaudara dah hidup belum zaman tu? Belum lagi. Walaupun dalam catatan sejarah Islam, individu terawal yang melakukan eksperimentasi untuk mencipta idea untuk mencipta kapal terbang lebih awal daripada Wright bersaudara adalah Ibnu Firnas. Sejujurnya saya tanya pada pagi ini kepada para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, andai kitalah crowd yang ada pada pagi tersebut dikumpulkan oleh Abu Jahal untuk mendengar kembali apa yang nak diceritakan oleh Rasulullah SAW ni, tanya iman kita, adakah kita menyebelahi Abu Jahal atau kita menyebelahi Abu Bakar? Saya minta maaf, mungkin pertanyaan saya itu kasar. Tetapi bertitik tolak daripada pertanyaan itu, berapa ramai dalam kalangan para sahabat yang telah awal beriman, tetapi pada pagi itu mendengar argumentasi daripada Abu Jahal, U-turn imannya. Sebab tak masuk akal. Tak boleh difikirkan. Maka Isra' dan Mi'raj itu, walaupun sering disebut oleh kebanyakan ceramah kita, salah satu daripada maksud dan tujuan Isra' Mi'raj itu, ada yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan percutian kepada Nabi SAW. Personally, secara peribadi, saya berbeza pandangan dengan penyataan itu. Isra' dan Mi'raj adalah ultimate test of iman sebenarnya. Dan hanya dengan keimanan yang kukuh menjadi antidot kepada segala kesedihan. Baik, okey. Jadi apa cerita tadi? Bahawa Isra' dan Mi'raj inilah satu-satunya peristiwa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan satu perintah ibadah kepada Nabi SAW dan kepada kita umat ini secara serahan tangan. Kalau surat tu penting, surat kerajaan penting, dia ada cop tepi tu, serahan tangan, by hand. Ibadah lain tidak dipanggil, diwahyukan melalui Jibril AS. Isra' dan Mi'raj, Allah jemput Nabi SAW. Satu hadiah yang cukup-cukup besar. Ada satu buku, saya sempat bawa buku ni, Japonism. Buku ni
Yang bahagia Datuk Abdul Hassan Rashid, sahabat yang bahagia Tan Sri, hadiahkan kepada saya. Ada satu term dalam buku ni disebut sebagai omiyage. Tahu omiyage? Omiyage ni hadiah dalam bahasa Jepun lah. Tapi berbeza. Kita bila diberi hadiah, diberikan hadiah kepada kita dalam bungkusan. Misalnya hari lahir kita, dia adakan satu majlis penghargaan sambutan, orang bagi kita, tetamu bagi kita hadiah. Bila kita buka hadiah tu, setahu saya lah, pengamatan saya, orang Melayu kita, bila dapat hadiah, dia balik rumah, dalam bilik baru dia buka. Tapi orang Jepun, kalau kita bagi dia hadiah, omiyage tadi, dia buka depan kita. Jadi jangan, kalau bagi hadiah pada orang Jepun, jangan bagi yang biasa-biasa, bagi yang baik. Sebab dia buka depan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saya nak cerita pada pagi ni? Saya bukan nak cerita Jepun, saya bukan nak cerita tu. Saya nak cerita tentang keberkatan bulan yang menyusuli selepas Rejab. Pernah tak kita membayangkan pada 15 November tahun lepas, 2022, laman rasmi Sesawang PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, memaparkan satu slogan yang berbunyi Day of 8 Billion. Pertumbuhan manusia, pertambahan populasi manusia di dunia ini dikatakan sudah mencecah 8 bilion. Mungkin kita pernah tengok 8 bilion duit, tapi pernah tak kita bayangkan 8 bilion manusia kalau beratur disusun, duduk secara bersebelahan, berapakah jarak dan ruang yang akan memenuhi 8 bilion manusia itu? Pernah fikir tak? Ada satu simulasi, tapi saya rasa saya tak payah tayang lah pagi ni. Menyusun manusia seramai 8 bilion ini dalam bentuk segi empat sama. Jarak panjang, ya, untuk menghimpun manusia 8 bilion ini akan mengambil jarak sejauh 82 kilometer. 8 bilion manusia tau. Bayangkan, dihimpunkan daripada Nabi Adam AS sampailah manusia yang terakhir lahir hatta ketika itu kiamat. Apa yang saya nak sebutkan di sini sebagai satu analogi untuk kita berfikirkan, untuk kita memikirkannya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Usamah bin Zaid ni secara manaqib hayatnya, biografinya, beliau ni merupakan anak kepada Zaid bin Harithah yang bernikah dengan pasangannya yang bernama Barakah, atau nama lainnya yang popular Ummu Aiman. Usamah bin Zaid ni sahabat junior yang sangat-sangat dikasihi oleh Nabi SAW. Sehingga pernah satu ketika Usamah bin Zaid ni duduk atas peha kanan Nabi, cucu Nabi duduk atas peha kiri, Hasan Hussein. Jadi pernahlah Usamah bin Zaid ni masa usia menginjak usia remaja, isi borang untuk pergi perang. Nabi kata jangan ngada-ngada, muda lagi. Masa tu usia 10 tahun. Tapi ternyata dalam catatan sirah, Usamah bin Zaid panglima tentera Islam yang termuda. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Usamah bin Zaid sebagaimana kecintaan baginda itu kepada Usamah. Satu hari, Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa aku melihat
engkau lebih banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan, iaitu pada bulan Syaban? Itu pertanyaan Usamah bin Zaid kepada Nabi SAW. Daripada pertanyaan itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai sebagaimana yang dapat dipaparkan menerusi skrin digital di hadapan para jemaah sekalian. Inilah jawapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kata Nabi SAW, itulah bulan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan daripada kita, iaitu bulan yang terletak di antara Rejab dan Ramadan. Cuba lihat dalam medsos sekarang ni, yang diutarakan apa? Promosi baju raya dan sebagainya. Tak nampak pula orang promosi bulan Syaban. Kurang. Dan tak ada pula banner selamat datang Syaban. Tapi Syaban ni penting. Jadi apa saya nak sebut tadi, 8 bilion manusia tadi, sehingga ada satu tawaran yang hebat dalam bulan Syaban ini. Keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi daripada bulu kambing Bani Kilab. Ada orang pernah kira bulu kambing? Mana ada. Misai kita pun kita tak boleh kira. Dalam satu pancian, satu kajian makmal, berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita secara purata? Pun kita tak pernah kira kan? Kita tak tahu. Bila kita baca, kita tahulah. Dianggarkan dalam lingkungan 80,000 sehingga 120,000 jumlah rambut atas kepala kita. Itu yang rapat-rapat tu. Saya sebut tadi 8 bilion populasi manusia. Itu 8 bilion. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan satu kurniaan yang besar dalam bulan Syaban ini. Keampunan itu melebihi daripada bandingan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Rugi kalau kita tidak membicarakannya. Walaupun saya ada hutang dengan para jemaah sekalian, kita tak sambung topik kita hari itu. Nantilah, waktu ni berkat. Nabi SAW sambung lagi. Kata Nabi SAW, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan yang dilalaikan oleh manusia tadi di antara Rejab dan Ramadan, itulah bulan Syaban. Pada bulan ini berlakunya pelaporan amal itu dibawa ke hadrat Allah, Tuhan semesta alam. Kita susun turutan ilmu yang membicarakan ataupun yang membahaskan, ataupun Nabi SAW telah menerangkan bagaimana amalan kita itu dibawa kepada Allah. Ada 3 format. Format yang pertama, amalan manusia itu dibawa kepada Allah secara daily report. Yang kedua, format yang kedua, amalan manusia itu dibawa kepada Allah pada weekly report. Yang ketiga, format yang ketiga, amalan manusia itu dibawa dan dihimpun secara keseluruhan dalam annual report dan dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Amalan manusia yang dibawa dan dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal, iaitu pada laporan harian. Ini hadisnya. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Malaikat yang mengawasi manusia ini, yang ditugaskan untuk mengawasi, membawa, mencatat amalan manusia ini, sentiasa bertukar ganti. Bila shift tu bertukar? 2 waktu. Yang pertama, lepas subuh. Yang kedua, lepas asar. Jadi patutlah Nabi SAW mendoakan umat ini keberkatan pada awal pagi. Pada awal pagi itu, malaikat yang menunggu amal manusia daripada lepas asar semalam sampai subuh tu, baru dibawa naik kepada Allah.
dan berganti semula malaikat yang lain sehingga lepas asar. 2 shift. Dah bawa amalan harian tadi, laporan harian tadi, boleh naik terus ke? Ingat kita dulu masa PKP dulu nak rentas negeri kan, kena ada surat. Malaikat nak merentas 7 petala langit nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak roadblock. Lalu ditanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Masa kamu tinggalkan hamba ku tadi yang kamu bawa laporan hariannya tadi, dia tengah buat apa? Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Masa kami tinggalkan dia tadi, dia sebenarnya tengah sembahyang. Masa kami datang pun, dia tengah sembahyang juga. Jadi malaikat bawa balik laporan harian kita tadi, pada sesi yang pertama tadi, cemerlang markah itu. Tetapi bayangkan, ketika pelaporan amalan harian tadi dibawa oleh malaikat ke hadrat Allah, dalam keadaan kita tidak melakukan kebaikan, corot markah kita, amalan kita. Itu laporan harian. Laporan mingguan. Ya. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam rahimahullah ta'ala Syekh Al-Albani daripada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ta'rudul a'mal, amal manusia ini dibawa kepada Allah secara laporan mingguan pada 2 hari. Yaumal Itsnain wa Yaumal Khamis, pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Dah mula kita faham mengapa Nabi SAW menganjurkan puasa sunat itu pada hari Isnin dan Khamis. Bukan sekadar puasa sunat, tetapi ada detik yang istimewa rupanya. Kata Nabi SAW, fa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalanku dipersembahkan ke hadrat Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Bila annual report? Ya. Itulah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW bagi menjawab pertanyaan Usamah bin Zaid. Kata Nabi SAW, itulah bulan yang banyak dilalaikan ataupun dilupakan. Tidak begitu diambil berat oleh kebanyakan kita. Bulan itu terletak di antara Rejab dan Ramadan. Dan pada bulan itu diangkat pelaporan amalannya kepada Tuhan sekalian alam. Sambung Nabi SAW lagi, dan aku sangat suka ketika amalanku itu dibawa ke hadrat Allah dalam keadaan aku berpuasa. Kita baca hadis ni pun sebenarnya sudah cukup untuk menutup ruang polemik bahawa Syakban itu apa fadilatnya. Jadi kalau ada orang masih tanya lagi, ada ke fadilat Syakban ni? Bacakan hadis ni kepadanya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, menukilkan bahawa salah satu malam yang diberkati adalah malam pertengahan bulan Syakban, daripada 5 malam. Malam awal raya, dan salah satu daripadanya malam Jumaat. Salah satu daripadanya adalah malam pertengahan Syakban. Apa yang saya nak sebutkan dah menghampiri 7.30. Ya, masa ni cukup cemburu pada kita. Pada bulan Syakban inilah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjiwai amalan puasa sunat. Dalam kurungan dengan tujuan persediaan
untuk menghadapi Ramadan. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika Aisyah menyatakan bahawa bila Nabi berpuasa Syaban, macam Nabi tak berbuka. Dan ada juga ketikanya Nabi tidak berpuasa. Dalam erti kata, pada bulan Syaban ini, bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa sunat. Saya tinggalkan satu kerja rumah. Saya kalau kuliah, saya suka bagi kerja rumah. Balik ni, lapang-lapang, tolong semak dan tolong kira. Berapakah jumlah puasa yang difardukan ditambah dengan puasa yang disunatkan sepanjang tahun. Ramadan 30 hari, campur Isnin Khamis sepanjang bulan, sepanjang tahun. Puasa hari putih 13, 14, 15. Puasa-puasa yang khusus pada hari-hari kebesaran, berapa jumlah puasa itu? Saya tanya bulan depan. Bulan depan bulan Ramadan kan? Kita ada forum pagi tu, bicara subuh. Mudah-mudahan Allah berkati umur kita. Nanti saya tanya semula kalau saya tak lupa. Tolong kira. Yang kedua, apabila peluang dan kesempatan ini sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, hadiah omiyage, itu dalam bahasa Jepun. Maka bulan Syaban ini merupakan bulan yang begitu istimewa, yang mendapat tawaran, yang mengandungi tawaran yang cukup besar dan hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, Al-Bazzar, dan hadis ini disahihkan juga dalam silsilatul hadis, silsilah al-ahadith as-sahihah oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi SAW, atau sabda Nabi SAW, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Pada malam yang istimewa ni, malam pertengahan Syaban, yang menghidupkan malam itu, yang memohon ampunan Allah pada malam itu, Allah mengampuni seluruh dan semua hamba-Nya. Dan digambarkan dalam hadis Nabi yang saya bacakan awal tadi, keampunan Allah itu digambarkan melebihi daripada bulu kambing Bani Kilab. Bukan itu maksud dan tujuannya, tetapi nak beri gambaran bahawa tak mungkin kita akan kira bulu kambing. Mana mungkin? Luasnya rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi tersisih dan terkecuali daripadanya dua golongan yang kerugian daripada keampunan Allah itu. Yang pertama, golongan yang disebut sebagai musyrik. Ya? Orang-orang yang masih menyengutukan Allah dan kekal syiriknya itu sehingga malam yang berkat itu. Tidak diampuni Allah. Yang kedua disebut oleh Nabi SAW, golongan yang terkecuali daripada keampunan Allah pada malam yang barakah itu. Bulannya bulan dibawa laporan amalan kepada Allah. Dan pada malam separuh Syaban, setengah Syaban itu, pertengahan Syaban itu, golongan kedua yang terlepas daripada keampunan Allah adalah golongan yang disebut sebagai musyahin. Golongan manusia yang masih kekal permusuhannya, persengketaannya, perbalahannya. Lihat, Allah memberi peluang pada bulan Syaban ini untuk kita menggilap nurani kita dengan menghubungkan kembali silaturahim dan ukhuwah, supaya bertemu sahaja Ramadan sebagaimana doa yang kita mohon ni, tak berhenti-berhenti mohon ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa itu diamalkan oleh salafus salih, supaya Allah berkati lagi baki-baki hari dalam bulan Sya'ban ini, dan Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. Masuk dan melangkah sahaja ke satu Ramadan, preparation untuk puasa Ramadan tadi, daripada puasa sunat tadi
telah pun memberi persediaan kepada anatomi kita ini. Dan tak ada siapa pun boleh tolak, tak ada siapa pun yang boleh menolak fakta bahawa puasa itu satu proses yang disebut secara perubatan sebagai detoxification. Tak ada siapa boleh tolak. Seorang profesor dari Jepun, Profesor Yoshinori Osumi, dia kaji tentang pemulihan sel yang disebut sebagai autophagy. Proses pemulihan sel paling cepat dan paling baik ketika seseorang itu berpuasa. Persediaan tadi, preparation. Jadi patutlah ramai orang nak kurus mengamalkan intermittent fasting. Sebab tu saya tanya tadi, saya tinggalkan kerja rumah, berapa hari setahun kita puasa wajib tambah puasa sunat? Jadi saya tanya semula, ada kaitan dengan intermittent fasting tu? Perlu tak kita buat intermittent fasting tu? Jadi sama-samalah kita mengambil peluang ini. Maknanya dari sudut fizikal kita, kita sudah bersedia. Tak ada masuk satu Ramadan tu separuh nyawa kita nak puasa sebab tak pernah buat latihan. Yang kedua, masuk saja satu Ramadan, rohani kita telah bersih, clean daripada permusuhan, persengketaan, prasangka. Betul tak? Persediaan tadi, Ramadan tadi. Jadi ambillah kesempatan. Bulan Syakban ini juga antara hari-hari, detik-detik yang istimewa, sebagaimana yang Allah rakamkan dalam ayat yang kelima surah Ibrahim, wa zakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka itu akan hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Waktu-waktu yang istimewa yang dikurniakan dengan limpahan nikmat yang begitu besar kepada para hamba-Nya, dan akhirnya dengan nikmat itu membawa hamba kita semua untuk tunduk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah pada pagi ni tuan-tuan pun nampak dah tunggu sarapan. Saya pun, mata saya pun dah kelat ni. So, daripada Melaka kan. Tak apalah, kita tangguh dulu kuliah kita pagi ni. Jangan lupa kerja rumah saya tanya bulan depan. Dengan rendah hati, saya mohon ribuan kemaafan atas segala kekurangan dalam khilaf saya berbicara pada pagi ni. Mudah-mudahan mendapat buah tangan untuk kita bawa balik pada majlis ilmu yang seketika ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.